Dan hati saya ni dah makin tak sedap, makin tak keruan dah waktu ni. Jadinya saya pun ambil keputusan untuk nak berlari je lah. Turun daripada anak tangga ni kan. Turun menggunakan tangga, tak gunakan lift. Dan makin saya turun ni, makin rasa macam ada benda tau mengekori saya dekat belakang tau. Makin cepat saya berlari turun tu, makin cepat pula benda dekat belakang saya ni seolah-olah mengejar tau. Tiba-tiba saya dengar tau satu suara berbisik. "Hei, kau nampak aku semalam kan? Kau nampak aku semalam kan? Nanti malam aku temankan kau ya." Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Jadi yang diharapkan anda semua pada hari ini sihat-sihat belaka lah hendaknya ya. InsyaAllah. Baiklah, semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan kat sini pada hari ini anda anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jadinya jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut dengan kisah-kisah yang KSM sampaikan ya. Baiklah, sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi tanpa membuang masa lagi, kali ini KSM nak bawakan anda kisah berkenaan dengan penanggal. Jadinya marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Okey, apa khabar semua kan? Semua sihat-sihat belaka lah hendaknya, insya-Allah. Okey, untuk kita mulakan kisah kita pada hari ni, kita nak cerita pasal penanggal kan? Okey. Ni adalah sumber daripada Wikipedia lah yang KSM cari-cari ni. Apakah itu penanggal sebenarnya? Okey, kita terus dengan cerita dia ataupun kisah dia. Apakah itu penanggal? Hantu penanggal ataupun penanggal ni lah juga dikenali sebagai hantu tenggelong di Kedah ataupun balan-balan di Sabah. Merujuk pada seseorang, biasanya wanita lah, yang menuntut ilmu hitam bagi sesuatu kepentingan dan dikatakan mampu menceraikan kepala dan badan mereka, dan kepala mereka ni mampu terbang dengan tali perut terurai-urai macam tu. Dengan darah yang menitik keluar daripada tali perut mereka ni dipercayai berbisa dan akan menyebabkan kudis kepada mereka yang terkena darah yang menitik-nitik tadi tu. Dan hantu penanggalan juga disebut dalam hikayat Abdullah yang ditulis pada tahun 1845 yang menarik minat Sir Stamford Raffles untuk memuatkan gambar dan keterangan mengenainya dalam buku catatannya. Dan mereka yang menuntut ilmu penanggalan ni ataupun penanggal ni biasanya akan menyimpan setempayan cuka bagi memeram urat perut mereka agar kecut sebelum dapat bercantum masuk kembali ke dalam badan asal mereka. Dan dipercayai sekiranya tubuh mereka ni dijumpai oleh orang dan orang tu pula terbalikkan tubuh mereka ni, dan kepala mereka akan bercantum secara terbalik, dan dengan itu rahsia mereka akan terbongkar. Penanggalan dipercayai suka darah perempuan yang bersalin, dan sekiranya mereka menghisap darah perempuan tersebut, wanita yang bersalin itu akan mati akibat tumpah darah. Oleh itu, biasanya di sekeliling rumah wanita yang bersalin ni, zaman-zaman dululah diletakkan daun mengkuang yang berduri. Dipercayai penanggal takut hendak mendekati rumah tersebut kerana bimbangkan tali perutnya tersangkut. Dan ini adalah sebuah sedikit orang kata pengenalan apakah itu penanggal kan, pada mereka yang tak tahulah. Mana yang dah tahu tu dengar je lah kan nak buat macam mana. Okey, kita terus dengan kisah seram yang pertama.
Okay guys, untuk kisah yang pertama ni kita terus dengan kisah yang pertama ni. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kisah yang pertama ni kisah daripada Bob. Ni KSM kumpulkan kisah-kisah penanggal, kita jadikan satu compilation, kita dengar sekali pada hari ni. Okay, pada tahun 2006 macam tu lah. Hari tu saya ni sangat-sangat excited lah. Sebabnya pada hari tu kita orang ada nak buat ride up, nak pergi ke Hat Yai, Thailand tau. Waktu ni geng-geng motor besar lah ni, dengan member-member grup-grup saya ni yang lain-lain ni lah. Dalam grup kami ni ataupun grup touring kami ni adalah 12 biji motosikal berkuasa besar semuanya. Dan kita orang ni akan berangkat pada tengah malam ni. Sebabnya kurang orang kata kenapa gerak malam kan? Sebabnya bila malam cuaca pun sejuk, kurang kenderaan atas jalan raya kan. Jadi memang seronok lah sikit, senang sikit lah nak ride jauh tu. Dan selesai je masing-masing dah, orang kata dah isi minyak penuh-penuh dekat motor masing-masing ni. Kami pun berkumpul kejap lah dekat tepi Petronas tu untuk nak mendengar sesi taklimat dan membaca doa. Dan nak memulakan ride ke Hat Yai, Thailand ni. Angin malam tu terasa memang sejuk. Nikmat sekali lah waktu kita orang tengah ride ni semua. Dan setibanya kami di kawasan Tangkak Johor ni, salah satu motosikal ni tiba-tiba slow tau. Dia slow sengguk-sengguk. Gam, mati terus kat tepi jalan tu. Memandangkan motor yang mati ataupun yang rosak tu adalah motor abang dalam grup kita orang ni. Kira macam ada pangkat jugalah dalam grup kami ni. Kita panggil dia, nama dia Abang S. Jadinya motor Abang S dia ada masalah pula. Jadinya ramailah semua kita orang ni berhenti dekat tepi ni untuk nak tengok, nak tolong-tolong mana yang boleh kan. Ini tolong tengok mana yang mampu, buatlah kan. Yang tak mampu tu tolong tengok je lah kan. Jadi setelah selesai lah, lebih kurang dalam 45 minit lah, kita orang masing-masing dah keluar kungfu semualah. Nak cuba betulkan motor Abang S ni, tak boleh juga tau, tak dapat nak tolong. Dan akhirnya kami semua membuat keputusan muktamad, kata dia. Okey lah korang. Macam ni lah yang sedang kita. Pada siapa yang tak pernah pergi Hat Yai, siapa yang tak pernah pergi ride sampai Hat Yai ni lah korang teruskan je lah ride. Korang ikut je Marshall ni. InsyaAllah lah, tak ada apa-apa masalah kan. Kita orang tiga ni, aku tolong lah Abang S ni kan. Kita orang akan U-turn balik. Kita orang pergi ke R&R. Patah balik lah pelan-pelan, nak buat macam mana kan. Habis takkan Abang S seorang-seorang. Jadinya daripada 12 orang yang nak ride tu, cuma tinggal 8 orang je tau yang sambung ride ni. Memandangkan kami berada di tempat yang agak gelap gelita kat situ, yang hanya ditemani dengan cahaya lampu je daripada kenderaan yang sesekali melintas lebuh raya tu. Dan kami putuskan 2 orang untuk tolak motor Abang S lah, tolak pakai kaki kan. Kiri kanan motor tu, ulur kaki tolak dekat stand tu kan. Kita orang waktu tu melawan arus trafik tau. Kita lalu dekat tepi jalan tu, memang tepi jalan betul-betul lah waktu tu. Jalan dekat bawah sebelah sana tu, dia makin macam ke bawah tu, ada longkang kat bawah sana tau. Jadi kita orang tolak sehingga kan ke kawasan R&R Pagoh. Dan barulah kita orang nak panggil towing kat situ. Dan saya pula dekat belakang ni tau, dalam 5 ke 10 meter kat belakang macam tu. Jadinya disebabkan kanan kami adalah railing besi dengan ada pokok-pokok kecil lah kat tepi tu. Jadinya saya pun ride lah perlahan je kan. Kat belakang kan, dengan jalan yang agak gelap waktu tu, tak ada lampu jalan, tak ada lampu dekat tepi highway waktu tu. Saya pun ride je lah. Cuma lampu motosikal kami je lah yang membantu kami dalam kegelapan tu kau. Tiba-tiba mata saya ni boleh ternampak sesuatu pula dekat sebalik semak samun dekat tepi railing kat depan saya lah waktu tu. Dalam jarak 30 meter lah macam tu. Nampak gayanya macam balon helium macam tu kan. Benda tu macam tergapung-gapung gitu kan. Dalam hati saya waktu ni, mungkin balon orang yang terlepas. Orang kata yang dalam kenderaan tu terlepas ke macam mana ke kan. Dan itu cuma sangkaan saya je lah. Dan kawan-kawan saya yang kat depan ni langsung tak menoleh pun ketika dia melalui ataupun melintasi objek tu tadilah. Dan saya ni kat belakang ni pandang, apa benda yang tu sebenarnya. Dia orang yang kat depan ni macam tak perasan je kan. Jadinya waktu ni saya pun curious lah nak tahu apa bendanya tu. Dan sesampainya saya dekat sebelah betul-betul dengan objek tu lah, saya pun toleh kanan. Dan masa ni adalah beberapa kereta yang lalu dekat situ juga. Kebetulan lah kan. Dan cahaya lampu kereta tu pun kenalah tersuluh pada tempat tu lah.
Inilah membuatkan saya betul-betul menyesal sangat-sangat. Sebabnya waktu tu saya boleh ambil keputusan untuk nak menoleh ke kanan, untuk nak tengok. Sibuk sangat kan. Sebenarnya yang saya nampak waktu tu bukan belon tau sebenarnya. Tapi ada satu kepala berwajah yang hodoh dengan kulit muka dia terkopik-kopik dan tergantung-gantung bergoyang-goyang macam tu kat tepi tu. Dengan daging ni seakan-akan macam terbakar tau, kehitaman. Dan mata dia pula seakan dah termasuk ke dalam macam tu. Tapi nampaklah merah-merah kekuning-kuningan kat situ. Dan bahagian di mana letaknya hidung ni macam terpotong, tersoyat macam tu kan. Dan yang saya sangkakan tali tadi, rupanya isi perut dia tau. Dan benda tu, makhluk tu macam tak perasan, tak hiraukan saya langsung tau. Yang waktu tu saya memang dah rasa macam nak meninggal tau kat situ. Memang ya Allah, dah tak tahu macam nak pitam, biji mata berkelip-kelip, berpinur-pinur kat situ. Dan apa lagi, dengan sepenuh daya upaya saya ni, saya perah full throttle, perah motor sampai habis, terus potong kawan-kawan saya kat depan semua, dan saya sampai dulu di stesen minyak dekat RNR Paguh ni. Termengah-mengah, ketakutan saya waktu tu sambil baca dulu, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Itu je yang saya ingat dah. Dah tak ingat ayat apa dah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pun nasib baik ingat kan. Jadi sambil saya baca-baca betul, saya pun singgah pergi dekat stesen minyak yang ada dekat situ. Saya ketuk pintu kaca stesen minyak tu macam nak rak tau. Ketuk. Lepas tu, staff kat dalam tu, ingatkan saya ni macam nak rompak waktu tu kan. Dia tengok saya dah kenapa kan, mak brother ni kan. Tapi bila dia tengok saya ni bawa orang tu besar kan. Keduanya, dah tengok muka saya dah macam nak nangis agaknya. Kesian agaknya. Dan seorang daripada budak ataupun staff kat dalam tu pun keluar lah. Dan saya pun ceritalah kat dia ni apa yang saya nampak. Macam curhat saya ni dekat dia lah. Tapi budak ni dia macam relax je tau. Dan kata dia apa tau? Oh lah, abang nampak penanggal lah tu. Jangan risau lah bang. Dia tak heran dengan kita lelaki ni bang. Tapi kalau abang ada bawa orang rumah abang mengandung pula tu, ada baiknya lah abang balik cepat-cepat. Dan itulah pertama kali saya berhadapan dengan makhluk tu. Macam mana anda rasa dengan kisah pembukaan pada malam ni kan? Semoga anda terhibur sebab KSM masih ada lagi kisah berkenaan dengan penanggal ni. So kita terus dengan kisah yang kedua. Okey. Kita terus dengan kisah yang kedua. Masih lagi kisah berkenaan dengan penanggal tadi. Jadi kita terus dengan kisah yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Lan. Kisah ni daripada Lan. Okey, saya pernah bekerja sebagai pest control technician. Pada satu ketika dululah. Dan pada masa tu, itulah kerja yang saya rasa boleh menjamin masa depan saya lah. Sebabnya iyalah, taraf pendidikan saya ni pun tak ada dah tinggi mana. Saya ni sedar saya tak adalah belajar sampai universiti. Jadi dan saya ni tak pandai lah dalam pelajaran. Jadinya apa pekerjaan halal yang ditawarkan pun saya okey je lah. Saya grab je, janji benda tu halal kan. Nak buat macam mana cari rezeki. Dan terjadinya kisah ni semasa saya dengan rakan setugas saya ni, saya letak nama rakan setugas saya ni Pok Din. Sama-sama kita orang ni waktu tu diarahkan untuk buat fogging di sebuah rumah yang dah agak lama terbiar tau. Dan rumah tu sebuah rumah banglo. Dan kalau dijaga rumah ni memanglah cantik. Rumahnya besar, cantik. Ukiran design dia lah. Tapi oleh kerana rumah ni dah terbiar lama, seram tengok rumah ni. Sehingga kan rumah ni dah penuh dah ditumbuhi dengan semak samun kat situ. Dengan daun-daun yang menjala-jalanya kan. Memang creepy habis lah kalau korang tengok. Yelah dalam hati saya mungkinlah rumah ni rumah pusaka lah agaknya. Dan ada warisnya. Waris itu tak tinggal dekat situ. Dan cuma hanya sesekali-sekala je lah. Orang kata buat maintenance ke, panggil-panggil kita orang ni ke untuk nak buat fogging. Dan ataupun nak selenggarakan rumah tu supaya bebas daripada anai-anai. Memang rumah tu cantik. Ada campur-campur antara batu dengan kayu. Jadinya kami ni diperlukan untuk nak buat fogging, untuk nak basmi anai-anai pun ya jugalah. Macam tu lah kisah dia. Jadinya kami berdua dipanggil ke situ lah.
Dan kami sampai agak lewat lah sebenarnya dekat rumah tu. Lebih kurang pada pukul 5.30 petang. Kerana sebelum tu kita orang ada buat fogging dekat tempat lain. Ada kerja lah dekat tempat lain. Tapi sebabnya mereka ni ataupun pihak rumah ni suruh kami datang nak juga hari tu. Sebab dia orang ada free balik ke kampung pada hari tu. Untuk nak monitor kita orang buat fogging ni. Jadinya terpaksa lah kami buat pada hari tu juga. Sampai-sampai je dekat depan rumah orang tu dah ada orang tunggu dah. Dan siap buka kami tu gate dah rumah tu. Tapi bukan owner lah. Tu mungkin pembantu dia ke apa, saya tak pastilah. Dan setelah menyiapkan alat-alat semburan, orang kata bahan-bahan kimia kita orang dah bancur-bancur apa semua yang kami nak gunakan tu lah. Kami pun menuju ke sekeliling rumah tu lah. Dan Pak Din, kawan saya ni menuju ke arah kanan. Dan saya pula cover sebelah kiri. Dan kawasan rumah tu memang macam saya cakap tadi lah. Memang agak luas lah. Ada bangsal tinggi dan yang besar dekat belakang rumah tu. Memang kat situ lagi creepy kan. Dan kat situ pun kami kena fogging juga tau. Jadi saya lah yang terpaksa kena pergi fogging kat belakang bangsal tu lah. Jadinya lah setelah selesai fogging dekat kawasan situ, saya pun pergi pula ke bangsal besar kat belakang tu lah untuk nak meneruskan foggingnya lah. Jadi semasa saya sedang fogging dekat bangsal belakang tu lah, dengan asap yang berkepul-kepul dekat sekeliling saya waktu tu, saya terdengar tau seakan-akan jeritan yang agak macam nyaring macam tu. Walaupun alat fogging tu kuat bunyi dia tau sebenarnya. Dan saya pula ni waktu ni siap pakai dengan alat anti-noise protector tu yang macam penutup ni macam kat telinga tu kan. Kasih tak dengar kuat. Dan tapi saya masih boleh dengar tau bunyi tu. Jadi saya pun sambunglah balik buat kerja saya ni tau. Dan waktu tu yelah, saya ni masih lagi tau mendengar bunyi tu. Tapi yang peliknya bunyi tu datang daripada atas tau. Dan bila saya mendongak ke atas ni, memang itu adalah kurang bijak ya kawan-kawan kata dia. So dalam kepulan asap-asap putih tu penuh waktu tu kan. Jadinya di dalam kepulan asap putih tu lah saya perasan tau macam ada sesuatu yang agak pelik kat situ. Dengan langit pun yang dah semakin gelap. Sebabnya dah nak masuk waktu maghrib dah ni, saya perasan tau seperti ada bola disertai dengan benda yang berjurai-jurai macam tu. Dan bila asap fogging ni dah semakin menipis lah. Sebab saya pun dah berhenti tau fogging waktu tu tau. Barulah saya sedar yang dekat atas kepala saya tu adalah penanggal tau. Dah saya waktu tu dah terpaku dekat situ. Kaku dah kat situ. Lutut saya ni punyalah longgar dah rasa macam nak tercabut dah. Dan seluruh tubuh badan saya ni rasa lemah terus tau. Dan benda Allah yang ada dekat atas kepala saya ni dah macam berpusing-pusing, dah macam menakutkan betul lah. Dan benda tu semakin tak keruan tau waktu tu. Mungkinlah disebabkan dengan asap kimia tu yang asalnya untuk nak membunuh nyamuk. Tapi agaknya dia pun tak suka dengan asap tu agaknya. Dia dah macam benda tu huara tau saya nampak waktu tu. Saya ni jantung dah macam nak pecah, macam meninggal rasanya kat situ. Dan saya waktu ni terus tengok lantai tau. Saya pandang je bawah dan saya tak berani nak tengok macam mana rupa dia ni. Dan saya kumpulkan segala tenaga yang saya ada waktu ni. Saya nak lari tau. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Saya terus lari keluar daripada tempat yang berpuaka tu. Terus berlari menuju ke van. Dan sampai je dekat van ni, saya tengok Pok Din kawan saya ni dah ada kat situ menunggu saya. Apa hal kau ni Lan? Pucat lesi le macam je muka kau ni. Dah macam tak ada darah dah aku tengok. Kau tadi sembuh? Kau tak pakai mask ke apa? Dan waktu ni saya dah tak kata apa-apa dah. Saya campak peralatan saya yang bawa ni. Orang kata peralatan untuk fogging tu semua campak dekat belakang bonet van tu. Dan saya terus masuk, terus hidupkan enjin van tau. Keluar daripada kawasan rumah tu. Dah jauh sikit dari tempat tu, barulah saya ceritakan pada Pok Din. Nak tahu tak Pok Din cakap apa? Oh, aku ingatkan apalah tadi. Nasib baiklah tak ada apa-apa Lan. Aku ingat kau sedut banyak sangat asap tu yang pucat muka kau. Hei Lan, ni semua normal lah Lan. Kita kat mana ni? Lagipun kan dah maghrib ni. Kat rumah tinggal ni Lan. Kalau tak manusia yang tinggal, adalah makhluk lain yang akan tumpang tinggal tak? Dan kita pula main asap-asap ni memanglah menarik makhluk tu. Jadinya lepas kena gangguan tu lah. Dan tak lama lepas tu saya pun berhenti kerja lah. Sebab dah dapat tawaran kerja yang lebih baik lagi. Dan saya ada nak tanya sikit pada pendengar dan penonton KSM ni lah. Yang kerja pest control ni lah. Siapa yang kerja pest control ni lah. Memang makhluk tu sukakan asap fogging tu ke macam mana?
Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang kedua. Macam mana anda rasa dengan kisah yang kedua ni? Okey, semoga anda terhibur. Kita terus dengan kisah yang seterusnya. Okey. Kita terus dengan kisah yang ketiga. Okey, untuk kisah yang ketiga ni, kisah ni daripada Abang Osman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kisah ni terjadi lewat tahun 80-an hingga awal 90-an macam tu. Dan di kawasan yang dikenali sebagai Coughing Hill. Kalau pandai tekalah kat mana? Coughing Hill Coughing Hill kalau KSM yang teka lah Bukit Batok kot. Dekat Singapura kan. Okey. Anda semua kalau rasa-rasa tahu kat mana, bolehlah teka lah. Okey. Di sinilah pernah digemparkan tentang penampakan penanggal, kata dia. Dan di kawasan itu, sebelum dijadikan estet perumahan, adalah sebuah hutan yang tebal tau. Lebih kurang 20 tahun yang lalu lah. Dan di mana kisah ni terjadi. Dan waktu tu, Abang Osman ni masih muda remaja lah. Kata dia, muda tang-tang lah. Okey, terus dengan cerita dia. Tahun lewat 80-an macam tu lah. Dan malam tu, saya susah sangat tau nak tidur. Entah kenapa terasa macam ni, macam segar sangat lah biji mata ni. Dan rumah keluarga saya ni adalah rumah flat 2 bilik. Dan malam tersebut saya tidur dekat ruang tamu tau. Berdekatan dengan pintu dapur. Dan ibu saya pula tengah menjahit baju dekat dapur ni lah. Memandangkan keesokan paginya ataupun keesokan harinya, pagi-pagi lagi saya nak kena pergi sekolah, saya paksakan diri saya ni untuk nak tidur juga. Sambil miring ke arah dapur di mana dari tempat saya ni boleh nampak ibu saya ni dengan tingkap dengan dapur tu lah kan. Dan saya dah tak berapa ingat dah waktu ni pukul berapa tau sebenarnya. Tapi bila saya dah nak terlelap tu, saya dengar tau mak saya waktu ni, ibu saya macam tengah bercakap dengan seseorang tau. Pelik rasanya. Dan saya tak dengar pun bunyi telefon berdering ke. Yelah, sebab telefon tu ada dekat atas saya je. Telefon ni melekat kat dinding tau zaman-zaman tu. Dan bila saya tengok telefon tu cantik, dia terletak ganggang dia dekat situ. Dan mak saya pun tak gunakan. Habis tu mak saya ni berbual dengan siapa sekarang ni? Adik-beradik saya dengan ayah saya semua dah tidur tau waktu ni. Dan saya pun malas nak layan sebenarnya sebab besok nak pergi sekolah kan. Tapi disebabkan suara mak saya ni makin lama makin kuat. Makin lama makin kuat. Saya dapatlah dengar butir bicara dia tau. Aku kata tak nak lah. Jangan paksa aku lah. Kau setan lah, aku manusia. Aku tak maulah jadi kawan kau. Pergi kau daripada sini. Maknanya terbeliak lah biji mata saya ni bila dengar mak saya tengah berbual sorang-sorang macam tu kan. Siapa pula yang mak saya setan-setan kan kat dapur ni kan? Yelah, rumah yang kami tinggal ni dekat tingkat 6 tau. Dan since saya ni mengiring mengarah ke dapur waktu ni, saya cubalah adjust sikit pandangan saya ni ke arah tingkap. Waktu ni, ya Allah, apa yang saya nampak waktu ni adalah sesusuk kepala berambut panjang, kusut masai tau. Berwajah hodoh seolah-olah terbakar dengan rahang dia macam tergantung macam tu je. Dengan sedikit cebisan daging di hujung wajah dia tu. Dan mata dia pula terjegil keluar dengan merahnya waktu tu. Dan waktu ni saya cuba kontrol lah daripada saya nak terjerit waktu tu kan. Dan saya tekupkan muka saya ke bantal tau. Nasib baiklah waktu tu sebab ruang tamu tempat saya tidur, sebab saya baring tu dah tutup lampu. Cuma dapur je lah yang masih berlampu sebab mak saya ada dekat situ. Saya dengar tau makhluk tu berkata, "Hei, marilah kawan dengan aku. Marilah kawan dengan aku. Hei, marilah. Marilah." Dan suara dia tu macam pelat-pelat gitu tau. Mungkinlah disebabkan rahang dia yang saya nampak jadi hampir-hampir terjabut tu lah. Tu yang suara dia macam pelat-pelat gitu kan. Dan mak saya waktu ni dah hampir menjerit dah. Menyuruh benda tu berambus macam tu. Dan jangan ganggu dia tau. Tak sedikit pun makhluk tu memandang saya.
So, waktu ni saya rasa macam selamatlah sikit. Walaupun jantung saya waktu tu dah macam nak meletup. Berani betul lah mak saya waktu tu kan. Dan makhluk tu tak boleh masuk lah. Disebabkan grill tingkap tu ada digantungkan dengan beberapa pasang gunting. Dan pengopik susu pun ada tergantung dekat situ. Dan itulah yang setahu saya lah. Benda tajam ada dekat situ, benda tu ataupun makhluk tu tak berani nak masuk. Entah bila, entah saya pun tak pastilah. Pukul berapa, saya pun dah terlelap. Dan tiba-tiba, saya dikejutkan oleh mak saya lah untuk mandi dan siap-siap pergi ke sekolah. Dan ya, saya pun hampir-hampir lah dah lupakan peristiwa apa yang saya nampak malam tadi. Dan seperti biasalah, bila dah terbangun tidur, biasalah mandi-mandi apa semua nak pergi sekolah kan. Siap-siap sarapan-sarapan sikit dan salam dengan mak ayah saya. Teruslah saya keluar daripada rumah nak pergi ke sekolah. Dan masa tu lebih kurang dalam pukul 6.30 pagi tau. Dan masa saya tengah tunggu lift tu lah, hati ni rasa macam tak sedap tau. Tak tahulah kenapa boleh rasa tak sedap tau. Tiba-tiba je meremang semacam tu gitu. Dan lift ni pula time-time macam ni lah boleh buat hal, boleh lambat pula hari ni. Selalunya eloknya. Dan hati saya ni dah makin tak sedap, makin tak keruan dah waktu ni. Jadinya saya pun ambil keputusan untuk nak berlari je lah. Turun daripada anak tangga ni kan. Turun menggunakan tangga, tak gunakan lift. Dan makin saya turun ni, makin rasa macam ada benda tau mengekori saya dekat belakang tau. Makin cepat saya berlari turun tu, makin cepat pula benda dekat belakang saya ni seolah-olah mengejar tau. Tiba-tiba saya dengar tau satu suara berbisik. "Hey, kau nampak aku semalam kan? Kau nampak aku semalam kan? Nanti malam aku temankan kau ya." Dan waktu ni saya terus main terjun je anak tangga tu kan. Saya lari terjun, lari terjun kan. Dan berasa lega lah setibanya sampai dekat bawah tu. Sebabnya kat bawah tu dah ramai orang. Kawan-kawan saya semua dah ada kat bawah tu. Dan saya tak sedikit pun saya pandang belakang waktu tu. Sebab suara tu sama macam suara yang saya dengar semalam tu. Dan sekarang saya teringat balik wajah dia. Astaghfirullahalazim. Tak sedang hati saya sepanjang hari tu tau. Takut sangat-sangat. Takut bila malam nanti nak menjelma. Tapi alhamdulillah, malam tu saya tidur dengan tenang je. Tak ada apa-apa pun. Tak ada sebarang gangguan. Rupa-rupanya mak dengan ayah saya pun dah panggil ustaz dah siang tu untuk nak bersihkan dan membagar rumah kami. Alhamdulillah. Syukur ya Allah. Okey, dan ini adalah kisah yang ketiga pada malam ni. Macam mana anda rasa dengan kisah yang ketiga ni? Kan? Okay, menarik juga kan? Sebab kena kejar pagi buta nak pergi sekolah. Oh, masalah. Okey. Jadinya, kita terus dengan kisah yang seterusnya. Kisah yang nombor 4. Okey? Stay tuned and enjoy. Okay guys, untuk kisah yang keempat ni kita terus dengan kisah dia. Selain Coughing Hill ni, kawasan yang famous dengan penampakan penanggal ni adalah di kawasan berdekatan dengan checkpoint Johor Bahru. Ya, di negara Singa kata dia. Dan berikut adalah kisah dia. Kisah ni masih diceritakan oleh Abang Osman tadi. Tapi ni kisah pasal Cik Sal. Okay, kita terus dengan kisah Cik Sal ni. Okey, Cik Sal ni waktu ni Cik Sal berasa lelah setelah seharian meronda-ronda di pasar untuk membeli stok barangan keperluan dia. Dan antara barangan yang dibeli oleh Cik Sal ni adalah pisang dan beberapa buah-buahan yang lain lah. Berkenaan dengan pisang ni lah. Pisang ni biasalah ada lain sikitnya. Kalau tak nak makan pada hari tu, kenalah gantung, ya tak? Betul tak? Kita kena gantung. Kalau tak, kalau main letak je, nanti bonyok pisang tu jadinya kan? Jadinya pisang yang dibeli oleh Cik Sal tu memang dah agak ranum sebenarnya kan. Tapi lebih baik lagi kalau nak makan, makan esok lah. Orang kata lagi sedap lagi. Jadinya Cik Sal ni pun gantunglah pisang sesisir tu dekat grill tingkap yang dibukakan sebelahnya. Dan memang kebiasaannya, Cik Sal ni akan membuka sebelah grill untuk memudahkan dia ni menjemur kain baju. Lagipun Cik Sal ni tinggal dekat tingkat 8 tau. Siapalah yang nak menceroboh masuk dalam rumah dia? Memang cari naas je lah. Dan kalau ceroboh tu nak panjat masuk, tingkat 8 tu, tinggi tu kan. Kalau jatuh, game over lah jawabnya. Dan tambahan lagi pula, anak-anak Cik Sal ni semuanya anak-anak bujang. Dah pun dewasa, badan masing-masing dah tadur. Kalau masuk pun memang cari naas lah. Silap hari bulan, masuk ICU pencuri itu nanti.
Jadinya, pada malam tu seperti biasa, Cik Sal ni akan tutup lampu dapur sebelum masuk ke bilik tidur. Dan bilik Cik Sal ni sebelah je dengan dapur tau. Dan keesokan harinya lah. Pagi-pagi lagi dah, satu kawasan flat tempat tinggal Cik Sal ni dah dengar dah suara Cik Sal ni membebel-bebel. Mana pergi pisang yang aku gantung ni? Siapa pula yang ambil pisang aku ni? Aku nak buat cekodok lah. Kalau nak makan pun takkanlah sampai semua kau makan. Ya Allah, budak-budak ini. Dan Cik Sal ni sebenarnya agak angin jugalah pada pagi tu. Sebabnya kenapa? Sebab pisang yang dia gantung tu dah tak ada dekat tempat dia tau. Dia tanya semua yang ada dalam rumah dia waktu tu. Tak ada seorang pun yang nak menjawab. Jawablah kenapa? Mana takkan diam je. Mana pisang mak? Yang mak gantung semalam kat sini. Mana pergi? Mana pergi? Mak, orang dah buang lah kat tong sampah tu. Kenapa mak gantung kat tingkap? Pisang tu kan orang tengok dah sampai kena makan dengan burung dah. Lagipun dalam rumah ni, kita orang semua tak favourite lah makan pisang macam itu mak. Kalau cukup pisang tu nak lah juga. Salah seorang anak Cik Sal ni yang paling sulung pun jawab tau. Dan waktu ni Cik Sal macam tak percaya. Dia pun pergilah. Selongkar tong sampah tu balik, dia tengok. Ada pun. Tapi sayangnya, pisang tu dah separuh dah. Habis digigit oleh binatang. Tak tahulah binatang apa kan. Dengan kulit-kulit dia sekali. Tinggal sisa kat bahagian atas je. Dan hampalah rasanya Cik Sal waktu tu. Baru je berangan nak buat cekodok pisang ke, nak buat goreng pisang ke, nak buat pengap pisang ke kan. Tapi tak apalah, nak buat macam mana kan, benda dah nak jadi. Dan plannya Cik Sal pada hari tu, nanti hari ni aku nak pergi pasar lagi lah, nak beli pisang lagi kan. Dan pagi tu Cik Sal pun keluarlah lagi untuk pergi ke pasar nak beli pisang ni. Kali ni aku gantung lagi pisang ni dekat sini. Malam ni aku nak intai binatang apa yang makan pisang aku semalam. Dan waktu ni jam di dinding telah pun menunjukkan pukul 11.30 malam tau. Cik Sal pun mengambil keputusan untuk matikan lampu dapur dan ruang tamu. Dan terus dia masuk ke dalam bilik. Bukan untuk tidur tau. Tapi untuk bersiap-siap berpakat dengan suami dia nak sergah siapa ataupun apa yang gemar sangat dengan nak makan pisang dia tu kan. Dan suami Cik Sal pun macam biasalah. Macam suami-suami normal yang lain lah. Kan? Layankan je lah kehendak isteri dia ni kan. Lampu isi rumah ni diorang dah matikan. Dah tutup semua sekali. Termasuk dengan bilik diorang sekali tau. Dan pintu pula sengaja tak dirapatkan. Supaya senanglah untuk dia dengan suami dia ni menangkap apa jua bunyi dekat dapur dengan jelas. Pukul 12.30 malam. Tak ada apa-apa pun. Dan masa ni suami Cik Sal ni dah mula bisik ke Cik Sal. Yang abang dah ngantuk sangat lah dia. Esok pagi abang kerja pagi ni. Mata dah tak boleh nak angkat dah. Alah, abang temanlah sayang kejap. Kejap je lagi, kejap je. Please bang. Okey lah kan. Sayang bini punya pasal. Suami dia tu bagus kan. Mengantuk pun mengantuk lah. Nak buat macam mana. Dia pun sambunglah duduk tercongok dekat celah pintu tu dengan Cik Sal. Tepat pukul 1 pagi macam tu lah. Tiba-tiba telinga mereka ni menangkap satu bunyi tau. Ianya bunyi macam tak kuat sebenarnya. Tapi cukup untuk membangkitkan mereka berdua ni. Bunyi dia macam bunyi ketukan halus pada grill tingkap tu. Tek, 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 tek. Dan perlahan-lahan Cik Sal pun buka pintu bilik tu tau. Diiringi dengan suaminya dekat belakang waktu tu, diorang pun mengintailah daripada pintu bilik tu. Apa yang mereka lihat ni memang cannot brain lah weh. Sebab benda tu gelap. Sebab kat dapur tu pun gelap gelita waktu tu. Lalu suami Cik Sal pun memberanikan diri. Melompat ke arah suis dapur tu dan hidupkan lampu. Pap! Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Abang, apa tu bang? Dan mereka waktu ni bertentangan mata dengan penanggal. Dengan wajah dia tu hodoh sangat. Dengan mukanya penuh dengan pisang tu. Dengan dikepit dengan gigi yang kehitam-hitaman tau. Dan rambut dia kusut masai dengan terselit-selit dengan daun-daun mati macam tu. Dengan isi perut ni tergantung dekat luar tingkap. Bermakna penanggal ni masuk cuma separuh jalan je. Dan hanya menggigit pisang yang tergantung tu tau.
Dan makhluk penanggal waktu tu macam marah tau, sebab dia mendengus-dengus. Dan tak lama lepas tu, makhluk tu pun terbang, hilang daripada pandangan dia orang dua orang ni. Dan Cik Sal waktu tu dah terjerit-jerit dah, dan akhirnya pengsan. Sehingga kan anak-anak dia ni terbangun tau daripada bilik masing-masing dan berlari ke arah Cik Sal waktu tu. Yang tinggal waktu tu hanyalah cebisan pisang, tapi kali ni adalah lebih sikit berbanding dengan hari yang sebelumnya. Dan cerita tentang penampakan makhluk penanggal tu lah, kejap je lah dah sampai ke telinga jiran-jiran tetangga, sanak saudara dengan sahabat-sahabat handai ni. Adalah yang dah sihat kan, katanya lain kali elakkan daripada menggantung pisang ataupun buah-buahan ataupun makanan dekat tepi tingkap. Kata time malam lah. Sebab katanya benda ni suka pada buah-buahan, lebih-lebih lagi pisang. Dan sejak daripada hari itulah, bukan Cik Sal fobia menggantung pisang kat tepi tingkap tau. Tapi setiap kali Cik Sal nampak pisang pun dah cukup dah untuk buat lutut dia menggigil-gigil dah. Dan sekianlah kisah seram Malaysia pada malam ni. Macam mana anda rasa dengan kisah-kisah yang KSM sampaikan? Semoga anda terhibur ya. Okey, sebelum kita akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini, disclaimer sekali lagi. Semua kisah-kisah yang saya ceritakan dekat sini pada hari ini anda anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jadi jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut ya. Anggaplah macam kita tengah menonton filem seram ke gitu. Macam tu lah Dan sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Terima kasih pada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni. Dan yang masih belum tu, anda bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Dan sokongan daripada anda semua adalah ibarat satu pembakar semangat buat saya untuk terus berkarya, agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadinya yang baik tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Dan saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you so much for your support. See you in next video. Take care guys and God bless ya.